Hai, apa khabar anda semua? Anda masih bersama dengan saya, Dr. Haji Ibrahim. Bagi pesakit yang menghidap darah tinggi, ada banyak kaedah yang boleh dilakukan bagi mengawal tekanan darah anda. Antaranya adalah dengan melakukan senaman, menjaga berat badan, berhenti merokok dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi, untuk siri video kali ini, saya akan bercakap mengenai pemakanan seimbang untuk penyakit darah tinggi. Pemakanan memainkan peranan yang penting dalam penjagaan berat badan dan memastikan tekanan darah pada tahap yang terkawal. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat satu kaedah yang dipanggil DASH diet. Apa itu DASH diet? DASH diet bermaksud Dietary Approach to Stop Hypertension ataupun dikenali sebagai pendekatan pemakanan untuk pesakit yang menghidap penyakit darah tinggi. Jadi, apa tujuan DASH diet ini? DASH diet bertujuan untuk mengurangkan tekanan darah tinggi dengan menjaga pemakanan yang sihat. Secara amnya, DASH diet terdiri dari pemakanan yang mengutamakan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, produk tenusu yang rendah lemak, kekacang dan pengambilan garam yang sederhana. DASH diet juga menghadkan pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula dan garam. Jadi, bagaimana kita boleh terapkan DASH diet dalam makanan seharian kita? Yang pertama, kurangkan makanan yang tinggi kandungan garam. Kita hanya memerlukan 2,400 mg garam sehari, iaitu bersamaan dengan 1 sudu teh garam. Bagaimana kita boleh kurangkan penggunaan garam? Antara cara yang kita boleh lakukan adalah sukat jumlah garam yang diambil supaya tidak melebihi keperluan harian, ataupun kita boleh gantikan garam dengan artificial salt, contoh seperti garam bukit ataupun MSG. Seboleh-bolehnya, kurangkan kekerapan makan di luar dan digalakkan untuk memakan masakan di rumah. Tapi, bagi sesiapa yang makan di luar, saya galakkan lebihkan makanan yang berkuah berbanding makanan yang bergoreng. Ini adalah kerana kita boleh tentukan berapa kuantiti kuah yang diambil. Yang kedua, pesakit digalakkan untuk meningkatkan pengambilan serat. Apa itu serat? Serat adalah nutrisi yang ditemui dalam buah-buahan, sayur-sayuran, legum, kekacang, bijian dan bijian penuh. Ia memainkan peranan yang penting dalam pencernaan dan penghadaman makanan kita. Berapa banyak serat yang perlu kita ambil, ianya bergantung. Bagi sayur, boleh ambil 4 ke 5 bahagian, ataupun bagi buah, boleh ambil 4 ke 5 bahagian. Begitu juga dengan bijian penuh ataupun kacang. Yang ketiga, kurangkan pemakanan yang tinggi kandungan lemak. Antara contoh makanan yang tinggi lemak adalah seperti makanan yang bersantan, bergoreng dan juga berminyak. Dan yang keempat, hadkan penggunaan gula. Ini merupakan contoh makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Yang kelima, kurangkan pengambilan alkohol. Kurang daripada 2 minuman sehari. Tetapi adalah lebih baik jika anda dapat berhenti dari mengambil alkohol. Setelah kita tahu komponen makanan yang baik untuk diambil dan makanan yang perlu dikurangkan, seterusnya adalah penting untuk kita menentukan kuantiti makanan yang kita ambil. Berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh pakar rujuk dietetik, anda amat digalakkan untuk menerapkan konsep pemakanan suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Suku-suku separuh adalah cara bagaimana kita mengisi pinggan makanan kita dengan kuantiti makanan yang berpatutan. Bayangkan pinggan kita kepada 3 bahagian. Yang pertama, isikan suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Dan yang kedua, isikan suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Dan yang ketiga, isikan separuh pinggan dengan buah dan sayur. Apakah contoh makanan yang kita boleh ambil mengikut konsep suku-suku separuh? Jika kita lihat, suku-suku terdiri daripada nasi, suku terdiri daripada lauk dan separuh terdiri daripada sayur dan buah. Ini merupakan contoh konsep di mana anda boleh amalkan suku-suku separuh. Terdapat juga beberapa tips tambahan yang penting dalam pemakanan seharian kita. Antaranya,
Yang pertama, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Yang kedua, makan 1 ke 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Yang ketiga, makan sekurang-kurangnya separuh daripada bijirin anda sebagai bijirin penuh. Yang keempat, makan hidangan tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Ini adalah kerana kita boleh menentukan kuantiti garam ataupun gula yang kita letak. Diharapkan dengan penerangan yang telah saya berikan dalam video ini akan dapat membantu anda semua merancang pemakanan seharian yang seimbang dan sesuai untuk pengawalan penyakit darah tinggi. Walaupun nampak susah, tapi saya yakin anda semua dapat membuat perubahan secara beransur-ansur. Ingat, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk menonton siri video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.